Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Jadi yang berbahagia sahibul fadilah Ustaz Ahmad Jailani, panel selaku panel yang pertama. Yang berbahagia sahibul fadilah Ustaz Abu Mustaqim Khairul Ikhwan Muhammad Zaki. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah mempertemukan kita pada malam ini di dalam satu forum yang sangat menarik. Tajuknya kalau kita tengok, dan insya-Allah tidak dilupakan juga yang dimuliakan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para penonton daripada page media Suara Sunnah, page Persatuan Islah Perlis, penonton daripada page Ustaz Ahmad Jailani dan juga page Ustaz Khairul Ikhwan. Jadi insya-Allah sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pihak penganjur kerana telah mengusahakan untuk mengadakan forum pada malam ini. Dan forum pada malam ini seperti mana yang telah diberitahukan, seperti mana yang telah diuar-uarkan, forum kita pada malam ini bertajuk Forum Prihatin Aqidah, Anak Bawah Umur Masuk Islam Antara Rela dan juga Paksa. Masya Allah, kalau kita perhati tajuk kita pada malam ini, tajuk kita sangat-sangat menarik. Sangat-sangat menarik, dan kita harap ramailah yang akan bersama-sama dengan kita pada malam ini. Minta kepada semua penonton-penonton supaya dapat share forum kita ini, majlis kita ini, link kita ini seramai yang mungkin, insya-Allah. Okey, baik. Sebelum kita terus merancangkan forum kita pada malam ini, saya selaku moderator Muhammad Syahifuddin bin Ahmad ingin mempersembahkan dua panel kita yang hebat, yang tidak asing lagi namanya di negara kita ini, tambah-tambah lagi di page Suara Sunnah kita ini, iaitu panel yang pertama adalah Sahibul Fadilah Ustaz Ahmad Jailani selaku panel 1. Beliau merupakan peguam syar'i dan juga pendakwah bebas. Apa khabar Doktor, sihat ke? Baik, Alhamdulillah Ustaz, sihat. Alhamdulillah. Berada di mana sekarang? Di Kelantan ke di Penang ke? Di Pulau Mutiara, Alhamdulillah. Di Pulau Mutiara Masya Allah, kena angin pulau lah malam ni. Okey, baik. Baik. Jadi insya-Allah. Dan juga panel yang kedua kita iaitu Al-Fadil Ustaz Abu Mustaqim Khairul Ikhwan Muhammad Zaki. Beliau merupakan pendakwah bebas. Dan kalau di Perlis ni terlampau bebas lah. Semua masjid dia masuk. Jadi sihat ni Ustaz? Okey, mikrofon okey Ustaz? Okey. Sihat ni? Okey, baik. Jadi insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita merancangkan program forum kita pada malam ini, sudi saya ingin memberitahu gambaran. Forum kita pada malam ini berkaitan dengan isu yang tengah dihebohkan di negara kita pada waktu ini, yang berkaitan dengan agama kita, negara kita dan juga bangsa kita. Yang mana forum pada malam ini berkaitan dengan ada 3 orang anak yang asalnya beragama dengan agama yang Hindu, tetapi sudah pun masuk Islam bersama dengan ayah mereka. Tetapi menjadi satu isu apabila ada puak pelampau daripada kalangan ekstremis politik mengambil kesempatan untuk memurtadkan ataupun mengeluarkan anak itu daripada Islam kepada agama asalnya. Jadi insya-Allah, tanpa melengahkan masa kita pada malam ini, saya bercadang untuk terus kepada panel yang pertama,
Al-Fadhil Ustaz Ahmad Jailani. Baik, Ustaz. Saya nak tanya kepada Ustaz, tajuk yang diberikan kepada kita forum pada malam ini ialah anak bawah umur masuk Islam, antara rela dan paksa. Bagaimana kita boleh memahami dua senario kanak-kanak masuk Islam? Pertamanya, dalam keadaan yang rela, dan yang kedua, dalam keadaan terpaksa. Berdasarkan pengalaman Ustaz sebagai peguam syar'i, apakah punca-punca perbalahan yang berlaku sehingga kes anak bawah umur masuk Islam dicabar dan juga dibawa ke mahkamah? Jadi Ustaz, tafadhal untuk ulaskan serba sedikit kepada kita. InsyaAllah. Terima kasih kepada saudara moderator, Ustaz Khairul Ikhwan selaku ahli panel yang kedua, dan juga terima kasih kepada penganjur Suara Sunnah yang mengadakan live pada malam ini, dan juga tidak ketinggalan sahabat-sahabat, tuan-tuan, perempuan. Mudah-mudahan kita semua di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, apabila kita bercakap tentang kes seperti ini yang melibatkan yang pertamanya status agama, anak-anak di bawah umur. Maksud di bawah umur ialah dia di bawah usia 18 tahun. Dan juga isu berkaitan dengan domestic violence ataupun keganasan rumah tangga yang berlaku kepada pasangan suami isteri. Jadi apa yang kita bincang pada malam ni sebenarnya saya percaya lebih baik kita bincang secara umum lah, tanpa kita merujuk kepada mana-mana kes secara spesifik, walaupun mungkin kita tidak menghalang untuk mana-mana pihak bertanya ataupun ingin merujuk kepada mana-mana kes secara spesifik. Cuma saya terlebih dahulu saya akan bercakap secara umum supaya tuan-tuan puan-puan boleh melihat kes seperti ini secara luas. Baik, yang pertamanya ialah isu berkaitan dengan keganasan rumah tangga. Baik, apabila berlaku keganasan rumah tangga, kebiasaannya mangsa adalah si ibu ataupun si isteri. Itu pada kebiasaannya. Dan yang melakukan keganasan itu kebiasaannya suami. Tetapi walau bagaimanapun pengalaman saya sebagai peguam, saya tidak mahu menafikan bahawa ada ketikanya suami yang menjadi mangsa, ada kan, suami yang dipukul, kan, suami yang dizalimi, yang dianiaya, bukan sahaja oleh isteri tapi keluarga isteri. Cuma dari segi yang pertamanya, dari segi bilangan, sudah tentu secara umumnya bilangan si ibu yang menjadi mangsa itu lebih besar berbanding dengan si bapa ataupun si suami yang menjadi mangsa. Itu yang pertama. Dengan sebab sebagaimana yang kita tahu, faktor fizikal lah, tubuh badan dan sebagainya. Kemudian yang keduanya, apabila kita bercakap tentang domestic violence ataupun keganasan rumah tangga, salah satunya ialah apabila suami itu terlibat dengan jenayah yang tertentu. Dan apabila suami terlibat dengan jenayah, maka tahap keganasan itu dia boleh bertambah. Dan apatah lagi jikalau terlibat dengan dadah dan sebagainya. Jadi kita tak boleh menafikan bahawa sudah tentu masyarakat akan lebih bersimpati kepada ibu berbanding dengan bapa di atas dua faktor yang saya sebut tadi, iaitu yang pertamanya antara suami dengan isteri ataupun ayah dengan ibu. Ibu tu lebih lemah fizikalnya, jadi masyarakat lebih kasihan kepada ibu. Yang keduanya, jikalau si ayah itu terlibat dengan jenayah ataupun terlibat dengan apa-apa kesalahan undang-undang, maka itu akan menambahkan lagi simpati masyarakat kepada si ibu. Baik, kemudian yang ketiganya, anak-anak kebiasaannya akan memilih ibu jikalau mereka diberi pilihan sama ada untuk bersama ibu ataupun bersama ayah. Jadi kita tak nafilah sama ada anak itu anak perempuan ataupun anak lelaki.
pengalaman peribadi saya sendiri sebagai peguam, sama ada di mahkamah syariah ataupun pengalaman saya di mahkamah civil sekalipun, memang kita akan dapati tanpa mengira bangsa sebenarnya, tanpa mengira bangsa, tanpa mengira agama, anak-anak kecil mereka akan memilih mengutamakan ibu berbanding dengan bapa. Baik, mungkin dengan sebab naluri sifat keibuan dan sebagainya. Kemudian seterusnya, masyarakat juga perlu mengetahui bahawa apabila berlaku domestic violence ataupun keganasan rumah tangga, maka antara kedua-dua pihak ini akan saling salah menyalahkan di antara satu sama lain. Jadi si ibu akan menceritakan bahawa si bapa ni memanglah buruk segala-galanya. Kan tak ada baik langsung pun. Jaranglah kita tengok orang bergaduh dia akan puji lawan dia tu. Itu jarang kan. Jarang ada macam tu. Lepas tu si bapa pula dia akan keluarkan semua cerita buruk isteri dia. Ini pun berlaku pada semua bangsa, pada semua agama. Kita jangan ingat ini hanya berlaku kepada agama tertentu ataupun bangsa tertentu sahaja. Tidak, semua. Semua bangsa, semua agama dan kita, dan saya pernah melihat kes perbicaraan di negara luar pun keadaan yang sama berlaku. Dia sebenarnya keadaan keganasan rumah tangga itu memang sifat dia lebih kurang sama. Baik, kemudian apabila saling salah menyalahkan antara satu sama lain, maka step seterusnya ialah pihak mana yang lebih licik dalam bersaing dengan saingannya. Ada ketikanya si bapa yang lebih licik dalam memperdayakan isteri, si ibu ataupun si isteri, dan ada ketikanya si ibu ataupun si isteri ini yang lebih licik dalam memperdayakan atau mengalahkan si suami. Jadi kita perlu memberitahu kepada orang ramai bahawa legal battle ataupun pertembungan perundangan kehakiman di mahkamah ini, dia bukan sahaja bergantung kepada kehebatan peguam yang mengendalikan kes itu, tetapi dia juga sangat bergantung kepada kelicikan pihak-pihak yang terlibat, sama ada mereka reka cerita ataupun menopuk tambah cerita ataupun membuat pembohongan demi pembohongan. Dan kita perlu tahu bahawa memang golongan seperti ini pun mereka seperti mana politician juga, ahli politik. Kan mereka bermain dengan persepsi, mereka dizalimi, mereka jadi seolah mereka mangsa walaupun sebenarnya mereka adalah pemangsa dan sebagainya. Jadi ini yang menyebabkan kadang-kadang kita sebagai orang luar, kan kita tak terlibat dalam rumah tangga mereka. Jadi kita mendapat informasi-informasi yang tidak tepat. Jadi ini antara perkara yang kita perlu tahu. Baik, kemudian dalam masalah pertembungan perceraian, perpisahan di antara suami isteri, maka apabila berakhir dengan divorce, berakhir dengan perceraian, maka seringkali kita dihidangkan cerita-cerita yang mana suami ataupun isteri akan melarikan anak. Dan saya ingin beritahu kepada tuan-tuan dan perempuan, perbuatan melarikan anak daripada pasangan ataupun daripada spouse bukan sahaja dilakukan oleh satu-satu pihak tertentu. Kita jangan kata, oh suami je yang suka melarikan diri, melarikan anak daripada isteri, daripada ibu. Tak. Pengalaman saya pernah mempunyai pengalaman mengendalikan kes yang mana ibu yang melarikan anak daripada bapa dia. Kan? Ada juga doktor Ada, memang ada. Dan yang paling untuk pengetahuan Tuan Moderator, yang paling dahsyat tu dia berlaku dalam IPD, Ibu Pejabat Polis Daerah. Kan? Dalam suasana dikelilingi oleh pegawai polis, anggota polis, ada pagar dan sebagainya. Tapi rupa-rupanya mereka lebih licik. Dah bersedia dengan kereta, dengan driver. Dapat saja anak, buat lari masuk kereta, terus pecut. Tinggalkan IPD. Kan? Jadi itu contoh. Itu contoh, walaupun ada perintah mahkamah, kan, walaupun ada persetujuan dan sebagainya. Jadi itu antara perkara yang tuan-tuan dan perempuan perlu tahu. Jadi oleh sebab kita ni ada dua round, kan. Jadi saya nak sebut satu lagi poin penting, iaitu perbuatan untuk mengislamkan anak. Kita tak boleh nafikan bahawa si ibu ataupun si bapa sudah tentu ingin yang terbaik untuk anaknya. Kan, tetapi pada masa yang sama kita juga perlu mengakui bahawa si ibu ataupun si bapa mungkin cuba untuk mencari jalan
bagi memisahkan anak tersebut daripada pasangan mereka. Tetapi kita tidak boleh dengan mudah menuduh mana-mana pihak tanpa ada concrete evidence, tanpa ada bukti kukuh. Kita tak nafi sebagaimana yang saya sebut tadi, mungkin salah satu pihak cuba mengada-adakan cerita, tapi kita sebagai orang luar, kita perlu berhati-hati dengan keadaan ini. Maka apabila berlaku kes melarikan anak, dan kita tahu bahawa ada setengah orang dia sanggup bermati-matian untuk membawa anaknya pergi, termasuklah membawa keluar dari negara pergi ke negara lain, termasuklah menggunakan lorong-lorong tikus kan, melalui pintu-pintu sempadan yang tertentu dan sebagainya, semata-mata untuk memastikan bahawa anak itu sentiasa bersama dengan mereka. Dan untuk pengetahuan semua, kes seperti ini bukan sahaja berlaku yang menjadi mangsanya adalah isteri, tapi ada juga bapa yang menjadi mangsa dengan perbuatan isteri yang melarikan anak. Maka sebab itu kita perlu berlaku adil lah dalam kes-kes seperti ini. Jangan kita mudah untuk menyalahkan satu pihak, tapi kita berlaku adil. Maka dalam suasana seperti ini, kita perlu memberi pertimbangan case by case. Jangan kita generalize bahawa suami je yang jahat, ataupun isteri saja yang jahat, ataupun orang Islam saja yang jahat. Tak, kita tak boleh buat kita generalize macam tu. Jadi setakat itu. Jadi doktor, Ustaz, punca utama yang menjadi perbalahan ni adalah faktor mungkin cerai, perbalahan dalam yang berlaku dalam kes anak bawah umur masuk Islam ni, dicabar dan dibawa di mahkamah ni, mungkin disebabkan itulah berbeza agama kan antara suami dan isteri lah. Baik. Betul. Jadi alhamdulillah kita sudah tamat bagi ahli panel yang pertama, bagi pusingan yang pertama. Jadi kita peruntukkan masa lebih kurang dalam 13 minit 13 minit untuk pusingan yang pertama ni. Jadi insya-Allah saya nak terus kepada ahli panel yang kedua. Ahli panel yang kedua, Sahibul Fadilah Ustaz Khairul Ikhwan. Okey Ustaz, lain okey? Okey, alhamdulillah. Okey, baik Ustaz. Kalau kita tengok hari ni wujud segelintir orang Melayu yang berpandangan tak perlu pening kepala fikir pengislaman anak orang bukan Melayu yang masuk Islam bawah umur. Hari ini ada segelintir orang Melayu yang berpandangan kita tak perlu pening-pening fikir pengislaman anak orang bukan Melayu yang masuk Islam bawah umur. Apa komen Ustaz kepada pemikiran yang seperti ini? Itu yang pertama. Baik. Yang keduanya, dari kacamata Islam, apakah kepentingan menjaga akidah dan menjaga keislaman? Apa pula tanggungjawab kita kepada saudara Islam yang biasa disebut saudara baru atau mu'allaf? Jadi insya-Allah mungkin Ustaz boleh kupaskan antara soalan-soalan yang diberikan ini. Tafadhal ya Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalati wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa nasarahu wa lama ba'd. Terima kasih pada Tuan Moderator dan juga Al-Fadil, Ustaz Jai, rakan panel saya pada malam ini. Sudah lama saya tidak keluar di live ni atas beberapa faktor kesihatan yang saya alami, dan sekarang ni pun duk tengah tak apa nak sihat lagi, tapi oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala bagi kesihatan pada malam ini, alhamdulillah. Baik, yang pertama sekali apa yang boleh saya sebut, siapa sahaja, di mana sahaja kita berada, bangsa apa pun kita, apabila kita mengucap dua kalimah tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia merupakan ada hak di antara Islam dengan Islam yang lain. Tak kira bangsa, tak kira apa. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah sebut dalam Al-Quran, wahai manusia, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa.
Aku jadikan kamu laki dan perempuan, Adam wal Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban, kemudian Allah Ta'ala pecahkan jadi bangsa. Jadi bangsa-bangsa ni orang panggil kebetulan. Kita kebetulan Melayu. Orang jiran kita kebetulan Cina. Jiran sebelah kebetulan India. Tetapi inna akramakum indallahi atqakum, yang paling penting sekali orang yang ada taqwa. Taqwa ni dia tidak akan duduk pada benda yang syirik. Taqwa ni dia duduk pada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia akan duduk di situ. Lalu kalau adalah segelintir orang Melayu berpandangan dia ni anak orang yang bukan Melayu, mungkin orang Melayu tersebut hanya berfahaman berkesatuan Melayu Islam sahaja. Itulah, bukan berkesatuan Islam itu sendiri. Kerana Islam itu sendiri adalah merentasi mana-mana bangsa, mana-mana budaya, mana-mana kaum. Ya, kaum yang menerima Islam ini, mereka akan jadi satu kaum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam cerita pengislaman anak-anak orang yang bukan Melayu lah, bukan Melayu mana Cina, India semua, bila dia masuk Islam, maka kita kena jaga dia punya keislaman dan kita kena jaga hak dia. Dr. Yusuf Qaradawi dia tulis dalam satu kitab Fiqh Awlawiyat wal Muwazzanat, dia ada perkara daruriyat, hajiyat, tahsiniyat. Di antara daruriyatnya itu masalah akidah. Akidah, nyawa, harta, akal, itu semua masalah-masalah yang penting yang dibahas dalam kaedah yang disebut oleh Dr. Qaradawi. Di antaranya bab akidah. Anak bila orang masuk Islam, maka kita orang Islam walaupun bukan daripada bangsa kita, kita kena jaga dia. Kita lihat zaman Nabi SAW, bukan semua bangsa Arab. Salman Al-Farisi, Bilal orang Habasyah walaupun Arab juga, tapi kulit hitam. Dan beberapa sahabat-sahabat yang lain, semua di bawah Islam, di bawah kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan lepas pada tu, apabila orang lain, agama lain, orang bangsa lain memeluk agama Islam, maka dia saudara kita. Sebab itu kita tak boleh jadi macam Yahudi. Yahudi dia bangga puak dia sahaja, sehingga dia mengatakan nahnu abna'ullah wa ahibba. Kami ni anak-anak Tuhan yang Tuhan sayangi pada kami. Kita tidak. Orang Islam bila mengucap dua kalimah syahadah, marilah bangsa apapun, nescaya kita mesti menjaga hak dia. Kita tak boleh biarkan orang lain menggugat yang pertama sekali akidah dia, nyawa dia, harta dia. Sebagaimana disebut oleh Nabi SAW lah, hakul muslim li muslim, hak Islam ke atas Islam yang lain, nyawa dia, harta dia, semua kena jaga. Oleh kerana itulah, daripada kacamata Islam menjaga akidah perkara yang asas utama dalam kehidupan kita. Sehingga kan orang yang tak ada akidah ni, dia kira tidak dapat dinilai segala amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan bermusuh dengan bangsa mana-mana pun, dan Islam tak pernah bermusuh dengan siapa pun. Sebab tu dalam Al-Quran, kalau kita buka betul-betul, disebut fa'tadu alaihi bimithli ma'tada alaikum. Perangi mereka kalau mereka memerangi kamu. Di antara sebut lagi, udhinal ladzina yuqataluna bi'annahum zulimu. Diizinkan kamu berperang kerana kamu disalimi. Maka Islam tidak akan cari pasal dengan orang lain. Sebab tu kita buat penafian sebarang ekstremis dalam semua aliran. Kita tak pakai ekstremis ini. Sama ada dalam Islam pun ada ekstremis dia, dalam Hindu pun ada ekstremis, dalam Buddha ada ekstremis. Semua orang menolak ekstremis. Semua orang menolak. Semua orang nak duduk dalam keadaan harmoni. Semua orang nak duduk dalam keadaan aman. Kerana di antara ujian Allah Ta'ala bagi kepada kita, termasuk ujian juga, itu ketakutan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Pertama Tuhan letak. وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Al-khawf tu pertama, takut. Orang tak boleh duduk dalam keadaan takut. Dr. Jai dah. Hatta takut ke bini tak boleh duduk. Takut ke bini pun orang tak boleh duduk. Duduk sekejap bini telefon.
Tak boleh duduk. Nak sembang dengan kawan lama-lama pun tak boleh. Tapi Ustaz, anda tak takut? Sebab Ustaz tak ada lagi kot. Jadi ketakutan ni orang tak boleh duduk dalam ketakutan. Di antaranya peperangan. Orang tak duduk dalam peperangan. Lalu Islam dia cantah semua bibit-bibit yang boleh membawa kepada perpecahan. Bukan sahaja perpecahan kita sama-sama Islam, tapi dengan orang yang bukan daripada agama Islam. Pun Islam melarang kita cari pasal. Kecuali orang mengganggu akidah kita, mengganggu cara ibadah kita, mengganggu hukum hakam kita. Siapa pun orang yang ganggu, siapa pun kena zalim, Islam akan ada di situ. Oleh kerana itu dalam kes yang berlaku ni kita tolong, walaupun mak dia tu bukan Islam, tapi kita tolong sebab apa? Sebab anak tu Islam. Kita tak kisah dengan mak tu, kita kisah dengan anak tu. Sebab anak tu telah mengucap 2 kalimah syahadah walaupun di bawah umur, tapi dia tetap saudara kita. Kita tidak hantar Zakir Naik tu balik kepada India sebab apa? Sebab dia ada akidah sama dengan kita. Tu kita kena clear bab tu. Untuk pusingan tu wallahu alam, saya tak boleh bercakap banyak-banyak, letih. Jadi saya serah pada moderator. Tak apa Ustaz, alhamdulillah. Rindu kita sebenarnya nak dengar suara Ustaz Khairul Ikhwan ni. Sebab dia rehat lama. Lama mana Ustaz rehat tak bagi kuliah? Ada seminggu 2 minggu? Adalah dekat-dekat. Ada. Jadi kita sama-sama doakan supaya Al-Fadhil Ustaz kembali sihat, kembali kuat untuk melaksanakan kerja-kerja dakwah ni, insya-Allah. Okey, baik. Jadi kalau kita perhatikan ulasan daripada Al-Fadhil Ustaz Khairul Ikhwan, kita ni walaupun kita bangsa lain-lain, tapi sekiranya berakidah dengan satu akidah yang sama, beragama dengan agama yang sama, kita kena pertahankan sama-sama kita. Walaupun berbeza budaya ataupun berbeza bangsa lah. Tadi Al-Fadhil Ustaz ada sebut, ada petik daripada satu ayat yang memberikan jawapan yang jelas kepada kita. Yang mana, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi dekat sini Allah tidak membeza-bezakan antara Melayu, Cina ataupun dia bangsa India kalau dia masuk Islam. Jadi insya-Allah dalam bab ni kita sebagai rakyat Malaysia khususnya ataupun rakyat dunia umumnya, kita kena tengok berdasarkan agama. Jangan tengok berdasarkan kaum. Ini kesimpulan yang saya boleh buatlah daripada ulasan Al-Fadhil Ustaz Khairul Ikhwan tadi. Okey, baik. Jadi alhamdulillah kita sudah lalu dalam pusingan yang pertama secara lancar dan kita masuk kepada pusingan yang kedua. Pusingan yang kedua ini insya-Allah Ustaz Ahmad Jailani, insya-Allah kita peruntukkan masa ni lebih kurang samalah juga antara 10 minit sampai 15 minit. Dan mungkin dengan masa yang ada tu Ustaz boleh kupaskan kepada kami di atas soalan yang diberikan ini. Okey, soalan yang saya nak tanya Ustaz lah. Okey. Dalam pertikaian kes-kes berkaitan mu'allaf amnya dan pengislaman kanak-kanak khasnya, golongan yang menentang pengislaman ini biasa menyebut undang-undang tertinggi Malaysia ialah Perlembagaan Persekutuan yang tingginya mengatasi undang-undang Islam yang berada di bawah kuasa-kuasa negeri-negeri. Mohon ulas kenyataan ini daripada kacamata Ustaz. Apabila berlakunya pertembungan di antara bidang kuasa mahkamah sivil dengan mahkamah syariah, apa jalan keluar yang ada dalam usaha-usaha kita menegakkan kepentingan Islam di tanah air kita yang tercinta ini? Jadi silakan Ustaz, kupas, kami nak dengar dan kami nak teruja, nak faham, insya-Allah. Terima kasih Tuan Moderator Ustaz Syaifuddin pada malam ini.
dan juga Al-Fadhil Ustaz Khairul Ikhwan dan tuan-tuan perempuan sekalian. Kita perlu akuilah dalam negara kita ini bila ada kes seperti ini, kita ada masalah dan kita sebenarnya cuba untuk cari jalan penyelesaian. Yang pertamanya, saya ingin saya kongsi pengalaman saya lah. Saya minta maaf lah kalau ada sesiapa yang tersinggung, tapi saya percaya lebih baik saya berterus terang dengan keadaan yang berlaku di mahkamah. Baik, untuk pengetahuan semua, setiap kali berlaku kes perceraian, biasanya akan disusuli dengan kes hadanah. Sebab suami isteri ada anak, biasanya lah kan, walaupun tak semua, tapi kebiasaannya ada anak. Jadi bila berebut anak ni, ayah mahu anak, isteri pun mahu, ibu pun mahu anak, maka child custody ataupun hadanah ini dia melibatkan mahkamah tinggi syariah. Itu kalau di mahkamah syariah kan. Kalau di mahkamah sivil pun mana perlu kepada peguam lah. Mahkamah sivil pun kita perlu pada peguam, mahkamah syariah pun kita perlu pada peguam, dan kos peguam ni sangat tinggi, kos guaman sangat tinggi. Jadi pengalaman saya lihat sendiri bagaimana ramai kaum ibu terutamanya yang kurang berpendapatan ataupun yang berpendapatan rendah, mereka tidak mampu untuk mendapatkan khidmat peguam. Tetapi bila timbul satu-satu isu yang kontroversi, yang sensitif macam ni, kita boleh tengok berduyun-duyun peguam saling berebut untuk menghulurkan bantuan. Kan, sama ada mereka memberikan khidmat secara percuma, ataupun istilah kami di kalangan peguam kita sebut pro bono. Pro bono tu apa? Percuma lah. Percuma. Ataupun ada pihak tertentu yang membayar bagi pihak si ibu ataupun si ayah, itu wallahu alam, kita tidak tahu. Jadi ini antara perkara yang sering kita ingatkan kepada pihak-pihak yang terlibat, supaya tidak ada pihak yang menangguk di air keruh, yang akan menimbulkan ketegangan kaum, ketegangan antara agama. Jadi kita perlu terutamanya memberi tumpuan kepada kebajikan si anak. Jadi cuba bayang kalau saling saman menyaman antara satu sama lain, ditambahi pula dengan publicity dan sebagainya, maka ini sudah tentu akan memberi tekanan kepada anak-anak yang masih kecil tersebut. Baik, saya bagi contoh dalam kes hari ini, sebagaimana semua sedia maklum, kes di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, itu melibatkan satu permohonan habeas corpus, kan. Ramai orang tanya, apa dia habeas corpus ni? Kan, apa dia habeas corpus? Sehingga kan kita tengok akhbar membuat laporan seolah-olah mengkambing hitamkan jabatan agama, sehingga membuat tuduhan-tuduhan tertentu atau memberi satu imej yang buruk kepada kaki tangan pegawai yang tertentu. Jadi ini antara perkara yang perlu kita bagi kepahaman kepada masyarakat. Baik, habeas corpus ada satu application, satu permohonan oleh si ibu untuk dapatkan anak dia, sebab anak dia itu berada dalam jagaan pihak-pihak yang tertentu. Jadi oleh kerana si ibu tadi telah pun mendapat perintah penjagaan anak tersebut, maka dia berhaklah untuk dapat anak tersebut. Manakala jabatan-jabatan yang terlibat juga bertanggungjawab, sebab mereka lah yang menjaga anak tersebut selama ni 3 tahun ke 4 tahun dan sebagainya. Dan jabatan yang terlibat, dia tidak memandai-mandai mengislamkan anak ini. Dan sebagaimana yang kita tahu, si ayah itu yang datang mendapatkan pertolongan dan sebagainya. Dan sudah tentulah sebagai jabatan kerajaan, sebagai pihak berkuasa, apabila rakyat tanpa mengira kaum, tanpa mengira agama, apabila mereka memerlukan kepada bantuan, maka bantuan diberikan. Jadi cuba bayangkan selama 3 tahun, 4 tahun dan beberapa tahun itu, pihak berkuasa telah menjaga anak kita dengan begitu sihat, kan, mentalnya dengan begitu, apa kita kata, maknanya dalam keadaan anak yang fragile, akibat daripada domestic violence, keganasan rumah tangga, tetapi mereka sihat, mereka ceria, gembira, dan kita tahu bahawa setengah-setengah
institusi yang dikendalikan oleh kerajaan ini, anak-anak yang terlibat berada dalam kemewahan sebenarnya, kan, mendapat hadiah pakaian dalam plastik, pakaian yang elok, yang mahal, dibawa makan di hotel dan sebagainya. Banyaklah pihak yang sanggup memberi sumbangan kepada anak-anak ini. Jadi janganlah kerana perbalahan kita dengan pasangan kita, tanpa mengira sesiapa pun, tiba-tiba kita dengan sebab kita ingin mendapatkan reputasi tertentu ataupun kita ingin meraih simpati daripada kelompok yang tertentu, maka kita membuat serangan kepada jabatan-jabatan yang sebenarnya telah memberi sumbangan dan berjasa dalam menjaga anak kita. Ini yang saya ingin ingatkan. Baik. Jadi permohonan habeas corpus itu sebenarnya satu permohonan biasa, kan? Satu permohonan biasa yang mana pihak yang terlibat telah pun akur kepada perintah mahkamah. Mahkamah adalah tempat di mana kita nak tentukan apa yang sepatutnya kita lakukan apabila kita menghadapi sesuatu isu yang terlibat. Baik. Kemudian selain daripada itu, sebagaimana yang disoal oleh Ustaz Syaifuddin sebentar tadi selaku moderator, negara kita adalah negara majmuk, berbilang bangsa, kita ada pelbagai agama, dan pada masa yang sama kita ada sistem mahkamah yang berbeza. Kita ada mahkamah sivil dan kita ada mahkamah syariah. Maka bila kita ada dua mahkamah ini, maka daripada dulu lagi timbul persoalan, iaitu persoalan berkenaan dengan pertembungan yang berlaku di antara dua mahkamah ini. Ada mahkamah sivil, ada mahkamah syariah. Jadi macam mana kita nak buat? Kemudian diburukkan lagi apabila perintah-perintah mahkamah syariah kemudiannya dicampur tangan oleh mahkamah sivil. Dengan sebab itu kemudiannya parlimen negara kita telah meluluskan satu pindaan kepada artikel 121(1)E untuk memisahkan bidang kuasa supaya jelas, supaya mahkamah sivil tidak melangkaui sempadannya sehingga mengganggu perintah-perintah yang dikeluarkan oleh mahkamah syariah. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa parlimen selaku kuasa yang menggubal undang-undang dan meluluskan undang-undang dalam negara kita berhasrat supaya dua sistem perundangan kehakiman yang ada dalam negara kita ini saling hormat menghormati di antara satu sama lain. Maksudnya mahkamah sivil fokus kepada bidang kuasanya, mahkamah syariah juga fokus kepada bidang kuasanya. Tapi kita tak boleh menafikan bahawa timbul masalah yang mana ada pasangan yang memeluk Islam. Maka kita perlu bagi keutamaan kepada siapa? Kan? Kepada mahkamah yang mana satu? Kerana kalau kita bawa kes itu ke mahkamah syariah, ada pasangan yang mana seorang sahaja yang masuk Islam, yang seorang lagi kekal dengan agama asal. Kemudian kalau pergi ke mahkamah sivil, ia juga tidak adil kepada pasangan yang memeluk Islam. Yang Islam, sebab yang Islam dia berhak untuk diadili mengikut agamanya. Dan dalam perlembagaan persekutuan jelas menunjukkan bahawa Islam itu sebagai agama negara, kan, agama persekutuan. Islam is the religion of the federation, dan Islam ni agama persekutuan. Jadi di mana letaknya agama persekutuan jikalau setiap kali berlaku pertembungan dalam kes-kes seperti ini, tiba-tiba hukum-hukum yang ada di dalam undang-undang agama persekutuan itu diketepikan. Sebenarnya untuk pengetahuan tuan moderator, tuan-tuan perempuan pada malam ni, sebenarnya hakim-hakim kita dalam mahkamah sivil pun susah untuk buat keputusan kerana dalam kes seperti ini. Sebab buktinya kita boleh lihat sebelum kes Indira Gandhi memang parent, kan, bila disebut parent iaitu satu sahaja, ayah ataupun ibu, tanpa S. Jadi bila disebut parent, tafsiran ataupun interpretation yang dipakai dalam sebelum kes Indira Gandhi memang apabila salah seorang sahaja yang mengislamkan anaknya, maka pengislaman itu diiktiraf oleh undang-undang sivil. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa hakim-hakim mahkamah sivil juga bersetuju memadai dengan seorang sahaja bapa ataupun ibu
yang memberi kebenaran untuk anak di bawah umur, minor ini, untuk memeluk Islam. Tapi bila datang kes Indira Gandhi, dia berlaku sebaliknya. Apabila parent itu juga parent itu ditafsirkan sebagai plural, mana seolah-olah ada S. Parents, ibu dan bapa, perlu kepada kedua-dua persetujuan. Jadi kalau kita lihat perubahan-perubahan yang berlaku di peringkat Mahkamah Persekutuan selaku mahkamah tertinggi, itu menunjukkan kepada kita hakim-hakim sivil kita sendiri pun berhadapan dengan keadaan yang rumit untuk menyelesaikan masalah ini. Kerumitan seperti ini kita boleh faham kerana kita berada banyak persimpangan. Persimpangan pertama ialah persimpangan si bapa ataupun si suami. Dan apa kehendak si bapa? Kemudian yang keduanya, persimpangan yang kedua adalah si ibu, kepentingan si ibu, maslahah dia, apa dia punya kebajikan, welfare dia dan sebagainya. Dan yang ketiganya, simpang yang ketiga adalah kebajikan anak-anak. Jadi susah sebenarnya mahkamah ataupun sesiapa pun untuk menjadi hakim untuk mengharmonikan pertentangan yang wujud antara ketiga-tiga simpang ni, bapa, ibu dengan anak. Tetapi boleh dikatakan kebanyakan undang-undang dalam dunia apabila berlaku pertembungan antara kepentingan bapa, kepentingan ibu dengan kepentingan anak, mereka akan mengutamakan kepentingan anak kecil terlebih dahulu dan anak-anak di bawah umur ini terlebih dahulu. Dan antaranya ialah apabila anak itu mencapai umur yang tertentu, kalau di mahkamah syariah dia dipanggil sebagai umur mumayyiz, kan, 7 tahun dan 9 tahun. 7 bagi kanak-kanak lelaki, 9 tahun bagi kanak-kanak perempuan, untuk mereka membuat pilihan mereka sendiri, sama ada bersama dengan ibu ataupun bersama dengan bapa. Dan mahkamah kebiasaannya akan mengambil kira pilihan si anak ini. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa pilihan anak itu perlu diberi perhatian. Maka kalau si anak memilih untuk memeluk agama Islam dan bapa bersetuju, saya berpendapat secara peribadi saya, ini antara perkara yang kita perlu berikan pertimbangan yang utama. Sebab untuk kita dapatkan persetujuan kedua-dua ibu bapa satu perkara yang hampir mustahil. Sebabnya ialah kita tahu kedua-dua ibu bapa sedang bergaduh. Bergaduh, saling tuduh menuduh antara satu sama lain. Si isteri mungkin akan mengatakan bahawa si suami dia penjenayah, terlibat dengan dadah dan sebagainya. Si suami pula dia ada cerita lain pula, version dia sendiri. Aku terlibat dengan dadah sebab engkau lah, sebagai contohnya lah. Kan, sebab itu ini salah menyalah antara satu sama lain. Maka kita yang di pihak yang berada di luar, kita pun sukar untuk tentukan apa sebenarnya yang berlaku di antara kedua-dua mereka. Maka di sinilah satu contoh ilustrasi yang saya boleh berikan kepada tuan-tuan dan perempuan kenapa hakim ni sebenarnya susah untuk membuat keputusan, dan kenapa di peringkat mahkamah sivil pun banyak berlaku pertukaran ataupun perubahan dalam penghakiman di kalangan para hakim. Mereka tidak konsisten daripada dulu sampai sekarang. Memadai either one, sama ada ayah ataupun ibu yang bagi konsen, ataupun daripada dulu sampai sekarang semua hakim kata mesti dapat persetujuan kedua-dua suami ataupun isteri ataupun ibu bapa, kedua-dua mesti setuju. Tak ada. Maknanya daripada semasa ke semasa hakim sendiri membuat keputusan yang berbeza. Jadi itu memberi satu gambaran kepada kita bahawa kes-kes seperti ini memang kes-kes yang sangat rumit. Cuma pada pandangan saya tidak boleh sama sekali kita menganaktirikan mahkamah syariah sehingga kita menghina, memperendahkan kedudukannya. Kerana sejarah negara kita sendiri, kewujudan persekutuan negara kita ini yang disebut sebagai federation ini, kerajaan pusat, kita ada kerajaan negeri, ianya wujud kerana persetujuan Raja-Raja Melayu, 9 buah negeri yang ada Raja-Raja Melayu ini bersetuju untuk mewujudkan negara ini. Jadi dengan mereka persetujuan mereka delegate, mereka serahkan kuasa itu kepada kerajaan pusat, kerajaan persekutuan, sehingga apa yang kita ada pada hari inilah. Jadi janganlah kita menjadi orang yang tidak mengenang budi, lupa kepada sejarah dan sebagainya, kerana ini akan menimbulkan kesan yang buruk. Negara kita ni alhamdulillah sehingga hari ini kita boleh kata
sangat aman damai lah, kecuali ada sekali dua berlaku perkara yang tidak baik. Tetapi dari segi rekodnya sangat bagus. Maka sebab itu kita minta supaya semua pihak perlu sangat berhati-hati dan saling menghormati di antara satu sama lain. Maka kalaulah kita perlu utamakan, contohnya mengutamakan si anak, maka utamakanlah si anak tersebut. Jangan kita bagi tekanan supaya dia kembali kepada agama yang bukan pilihan dia sebagai contoh, ataupun supaya dia berpihak kepada kita, tidak lagi sayang kepada bapa ataupun ibunya yang satu lagi sebagai contoh. Maka kita perlu secara lemah lembut mengambil kira kebajikan anak itu sebagai yang paling utama berbanding dengan kepentingan lain. Dan saya percaya bukan agama Islam sahaja, malah agama lain juga tidak mahu melihat mana-mana anak menjadi mangsa akibat daripada perbalahan di antara bapa dan ibu mereka. Wallahu a'lam. Okey, baik. Terima kasih Ustaz Ahmad Jailani. Jadi alhamdulillah kita sudah mendengar satu kupasan yang sangat panjang lebar dan mendalam tentang pertikaian tentang kes-kes yang berkaitan dengan muallaf amnya dan juga pengislaman kanak-kanak khasnya. Okey, baik. Jadi insya-Allah untuk pusingan yang kedua yang terakhir, panel yang kedua, untuk pusingan kedua lah. Lepas ni kita terus rumuskan. Okey. Pusingan ketiga terus rumuskan. Okey, baik. Jadi insya-Allah Ustaz Khairul Ikhwan, sama ada kita sedar ataupun tidak, setiap kali pengislaman muallaf atau anak-anak bawah umur dicabar, maka setiap kali itu jugalah pintu kepada riddah atau kemurtadan dibuka. Dalam kaitan ini, ada pula segelintir orang Islam yang mungkin terdorong bertindak balas dengan emosi sehingga menyalahi undang-undang yang telah ditetapkan oleh ulil amri itu sendiri, iaitu pemerintah Muslim. Sebagai seorang Muslim yang mendaulatkan ahli sunnah wal jamaah sebagai pegangan hidup, apakah nasihat Ustaz kepada rakan-rakan kita, kepada semua penonton yang mahu memperjuangkan nasib muallaf kecil ini tetapi memilih jalan-jalan yang dilarang oleh ulil amri? Apakah harapan dan doa Ustaz kepada adik-adik yang kini diuji Allah apabila pengislaman bawah umur mereka dicabar di mahkamah? Jadi silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Sebagaimana yang saya dengar Ustaz Jai tadi sebut dari sudut undang-undangnya, maka Islam ni dia bergerak dengan undang-undang yang ada. Kita tidak boleh sama sekali buat satu perkara mengikut emosi kita. Kerana ittaba'ah hawah itu, mengikut hawa nafsu ataupun emosi itu boleh menjahanamkan bukan saja diri kita tapi masyarakat. Apa yang kita lihat yang berlaku, saya nak tunjuk berlaku di negara-negara luar contohnya. Negara-negara luar. Bagaimana ketidakfahaman berkenaan dengan jihad itu sendiri boleh menjahanamkan pemikiran yang ada. Saya boleh sentuh sikit di sini bagaimana apabila satu video seorang ustaz mengatakan jihad di satu bumi itu adalah wajib fardu ain. Bagaimana saya telah membalas video tersebut dan mendapat satu benda yang bising lah di negara tersebut bila saya kata fardu ain pada zaman dulu adalah satu fatwa yang dikeluarkan, dan fatwa ini satu benda yang berubah. Satu benda yang berubah yang sama sekali tidak tetap. Sebab fatwa ni dia tubaddilul amkan, dia berubahnya tempat dan juga berubahnya keadaan, maka berubahlah fatwa. Itu pendapat saya. Dan bagaimana ruang dakwah di negara tersebut tersebar luas. Saya yakin orang dalam negara itu banyak jadi penonton saya pada malam ni. Saya nak ulas sikit je, nak sebut bahawa kita tidak boleh terdorong bertindak ganas dalam apa sahaja perkara apabila Islam meletakkan nizam ataupun undang-undang yang patut kita ada
demi mencapai kesejahteraan dan tidak berlaku pertumpahan darah. Sebab nyawa ni kita kena jaga juga. Sebab tu bila saya kata bahawa apabila musuh melebarkan orang panggil damai kepada satu benda, maka kita kena damai. Apa untungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menandatangani perjanjian Hudaibiyah kalau kita kira, sebab perjanjian memang berat sebelah. Kerana proses damai berlaku, maka wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Bila dihulurkan tangan damai, maka kena berdamai dan bertawakal pada Allah. Soalnya sekarang negara kita ini daripada dulu sampai ke sekarang ada je orang yang cuba mencabar dan ada je orang yang kadang-kadang mempertikaikan apa yang orang majoriti menganut dalam Malaysia ni Islam lah. Islam tanpa kita memaksa orang lain untuk memeluk agama kita. Tanpa kita paksa. Dan kita telah mengatakan bahawa orang yang berminat dengan Islam, siapa sahaja, tak kira kecil ke besar ke dia, tua ke muda, dia memang boleh masuk Islam. Untuk pengetahuan moderator dan tuan panel pada malam ini, saya ada orang panggil pok menakan angkat yang masuk Islam dengan tok wan saya daripada dia kecil dulu. Daripada kecil dulu dia berbangsa Cina, dia terjun kot tingkap lemah dia sebab nak masuk Islam. Masa tu ahli parlimen daripada Dungun ambil dia buat masuk Islam. Tapi pada ketika itu tak ada ahli keluarga dia nak tuntut balik apa semua, tak ada lah. Betapa harmoninya ketika itu. Dan bapak saudara saya tu, saya memang anggap dia macam bapak saya, sebab mak saya daripada kecil lagi duduk dengan dia, Tok Wan ni dia buat sama je. Tak kira anak dia ke anak orang ke, sama je. Sampai sekarang walaupun dia berbangsa Cina, tapi dia dengan kami cukup rapat. Dan dia dengan mak-mak saudara yang lain pun kami ramai. Mak-mak saudara ni ramai sebenarnya. Pokok menakar, mak-mak menakar ni memang ramai. Jadi dia tak ada, dia boleh masuk. Dan bila dia besar, bila dia dah dewasa, ada cucu, dia nak pergi cari keluarga dia. Sebab keluarga tu tak putus. Dan pergi cari keluarga tu, jumpa keluarga dia. Dan keluarga tu sendiri merupakan orang yang masih lagi tidak beragama Islam, tapi boleh membina hubungan yang baik. Nak beritahu harmoninya Islam. Sebab tu dalam kes yang ada ni, apabila mereka pada peringkat awal ni, sebagaimana Datuk Mufti sebut, mereka tak mau jumpa mak mereka dan sebagainya, ustazah tu telah memberi nasihat yang baik. Ustazah yang menjaga dia tu, ustazah yang menjaga dia tu telah memberi nasihat bahawa tak baik mak kita macam mana pun kita kena hormat pada dia. Dan dia yang suruh cari mak dia selepas ustazah itu nasihat. Itu daripada riwayat Datuk Mufti ni, kira sanaknya sampai lah. Jadi apabila perkara itu berlaku, nescaya kita nampak bahawa Islam tidak sekali-kali memutuskan hubungan kekeluargaan apabila memeluk agama yang lain. Cuma kena jagalah. Dan ada juga keluarga angkat kami seorang lagi yang mereka tu masuk Islam, dan bagaimana mak dia seorang yang masih lagi beragama Buddha, tapi mak dia ni seorang agama Buddha yang memahami keadaan anak dia. Lepas pada masuk Islam, dia tukar pinggan mangkuk anak dia, ditukar gelah dan sebagainya. Dia buat ruang solat untuk anak dia sebab dia memahami, dia tidak mengapi-apikan. Tak ada orang yang mengapi-apikan semangat agama dan sebagainya, perkauman dan sebagainya. Dalam masalah ini ada orang yang cuba untuk mengapi-apikan. Ada puak yang cuba untuk tak senang hati. Kalau hal Islam dia tak senang hati. Daripada dulu sampai ke sekarang. Jadi puak-puak inilah yang bermasalah sebenarnya. Puak-puak inilah yang bermasalah, yang pada peringkat awalnya hal jagaan anak tidak ada hal. Tidak ada masalah. Anak nak balik pada mak dia, silakan. Dan kalau mahkamah kata boleh balik pada mak dia, sila. Tapi itu balik pada mak dia menandakan bahawa hubungan keluarga tak putus. Tapi nak mencabut agama yang ada pada anak tu, itu jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Jadi kita sebagai orang yang tidak bersetuju dengan nak cabut agama daripada anak tu, kita sebagai orang tak bersetuju, kita tak boleh bertindak ikut suka kita. Tak boleh nak hulur pedang pada siapa, hulur pistol senapang, tak boleh. Kita kena ikut saluran undang-undang. Yang mungkin lepas pada ni, mungkin ayah dia dalam penjara tu, kalau keluarlah ayah dia tu, katanya bulan 7, bulan 8 kalau keluar, mungkin ayah dia akan fight
untuk anak dia balik. Maka sebab balik pada Ustaz Jai cerita tadi, tak selesai lah masalah jagaan anak tu ataupun anak, tak selesai masalah. Tetapi yang boleh menyelesaikan masalah ni apabila kita sama-sama jaga. Kita sama-sama jaga dan kita sama-sama meletakkan bahawa hubungan kekeluargaan tak putus, tetapi hubungan agama tu masing-masing amal masing-masing, masing-masing boleh duduk cara masing-masing. Yang kita sakit hatinya apabila ada orang yang cuba untuk sanggup dia sebut pada majlis agama Islam boleh nak hajaknya dia membatalkan balik keislaman. Itu satu benda yang tidak patut, dan kita geram macam mana pun dengar kenyataan begini, kita kena ikut saluran mahkamah yang betul. Kita kena ikut saluran undang-undang yang betul. Tak boleh sama sekali kita mengikat diri kita dengan perkara-perkara di luar daripada batasan. Kerana bukan semua, saya yakin, bukan semua orang-orang yang bukan Islam ataupun bangsa lain dalam negara ini bersikap seperti mereka. Bukan semua. Saya yakin dan percaya bahawa kita hidup, contohnya kalau saya sebut di Kelantan, orang Cina boleh cakap Kelantan. Di Perlis sendiri pun, orang Cina baik dengan orang Melayu. Ada orang Cina yang saya kenal yang lebih jujur meniaganya nak banding dengan Melayu. Jadi benda ni lah kita kena jaga sampai bila-bila. Jadi sekarang ni mereka nak salahkan Majlis Agama Islam Perlis kerana mengislamkan. Lepas tu dia nak suruh kita pula membatalkan Islam. Kita duk pertahan murtad. Tapi geram tu tak usah kira lah. Tapi kita kena ikut donas dan garis panduan yang ditetapkan oleh undang-undang. Dan harapan saya kepada adik-adik ni, kita doakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan kepada mereka. Walaupun dia hidup dalam keadaan mereka tidak Islam, tetapi kita kena bagi tahu kepada adik-adik ini supaya hidup dalam keadaan menjaga adab dengan ibu, dan juga kalaulah bagaimana disebut oleh Allah SWT, wa in jahad, bila kamu dipaksa mak ayah kamu paksa untuk syirik, maka kita tak boleh untuk jadi syirik. Dan doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Di antaranya aku berlindung, ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu agar tidak menyungutukan kamu sedang aku mengetahuinya, dan minta ampun terhadap apa yang tidak ketahui. Kita mampu berdoalah kepada adik-adik ini supaya Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan kepada mereka untuk mereka hidup lepas pada ni. Dan kita nak beritahu, kita akan bela akidah adik ni dengan cara perundangan, dan siapa je yang mengaku umat Islam dalam negara ni wajib untuk membela akidah ketiga-tiga orang mu'allaf kecil ini. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Okey, Al-Fadhil Ustaz. Satu kupasan yang cukup meriah sekali. Jadi insya-Allah kita sudah sampai kepada penghujungnya. Di sini kita masuk kepada pusingan yang ketiga. Saya serahkan kepada setiap panel, mungkin boleh ambil masa lebih kurang dalam 5 sehingga ke 7 minit untuk kita rumuskan daripada forum kita pada malam ini, iaitu forum prihatin akidah anak bawah umur masuk Islam antara rela dan juga paksa. Okey, dipersilakan panel yang pertama, Ustaz Ahmad Jailani. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Saya nak kongsilah pengalaman saya jadi peguam di Mahkamah Sivil dan juga di Mahkamah Syariah. Sebab ramai juga orang tanya saya, macam mana Ustaz bela orang jahat, bela orang salah, kan? Bela orang yang buat benda-benda buruk dan bunuh orang, kes jadah, macam-macam lah cerita, kan, orang berzina dan sebagainya. Baik, jawapan saya ialah saya sebagai seorang peguam, pengalaman saya, kadang-kadang kita rasa anak guam kita ni salah dalam sesuatu isu, tapi di hadapan hakim kata dia tak salah. Dan benda ni seringkali berlaku dalam pengalaman saya mengendalikan kes. Tidak semua, walaupun ada pendapat kita yang dipersetujui oleh hakim ataupun oleh peguam yang di seberang sana, tetapi banyak juga keadaan di mana apa yang kita rasa itu betul, itulah yang salah.
Ataupun apa yang salah itu yang dianggap betul oleh mahkamah. Jadi sejak itu saya sering mengenepikan pendapat peribadi saya dan saya kemukakan segala hujah berdasarkan peruntukan undang-undang dan kita let the court decide lah. Kita biar mahkamah buat keputusan secara yang paling adil. Dan kita berhujah pun menggunakan peruntukan undang-undang. Samalah juga dengan masalah yang kita hadapi sekarang ni, perbalahan suami isteri. Hari ni mungkin benci, kan, mungkin tak suka, tapi mana tahu 5 tahun, 6 tahun akan datang, 10 tahun, benci itu bertukar kepada sayang. Sebab asalnya memang kita sayang. Kerana sayang dan cinta itulah kita berkahwin dengan dia. Dan banyak pengalaman saya pun yang bercerai di mahkamah, kemudiannya mereka rujuk balik. Kan mereka hidup bahagia. Kan ada yang di mahkamah, kalau kita tengok cara dia maki tu, seolah-olah takkan jumpa dah dengan pasangan dia tu. Cara dia maki, cara dia kutuk pasangan dia tu, kita rasa dia ni takkan balik semula. Takkan balik semula. Rupa-rupanya dia sanggup jilat ludah dia balik. Dia telan balik. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa perbalahan rumah tangga ini, dia ada sebenarnya peluang untuk mereka bersama semula. Jadi cuba bayangkan kalau kita burukkan seburuk-buruknya pasangan kita burukkan, kita salahkan semua orang, kita salahkan pihak berkuasa, salahkan pejabat agama, salah itu, salah ini, salahkan mahkamah. Kemudian tiba satu masa kita pula datang sayang itu semula, datang semula rasa kasih kepada orang yang kita benci, yang kita bergaduh itu. Cuba bayangkan bagaimana kita nak telan balik segala muntah, segala maki hamun yang telah kita keluarkan. Dan kita kena ingat perasaan anak kita yang sangat fragile. Mereka ni sangat sensitif dan luka parut itu kita takutlah, kita bimbang kalau ianya menjejaskan mental mereka, emosi mereka. Kita perlu jaga supaya mereka boleh membesar dalam suasana yang baiklah, yang boleh memberikan mereka ini kesihatan bukan saja fizikal tapi kesihatan mental mereka. Jadi kita kena buktikan. Jangan kita mudah nak salahkan pejabat agama, majlis agama, mahkamah syariah dan sebagainya. Tapi hendaklah kita percaya bahawa semua orang dalam negara kita ini berusaha untuk bekerja sebaik-baiknya. Cuma kita berbeza pendapat dalam banyak perkara. Jadi bila kita berbeza pendapat yang tak dapat dikawal ataupun kita tidak mengawalnya dengan baik, maka itulah yang berlaku perbalahan dalam rumah tangga dan sebagainya. Maka begitulah juga bila kita berinteraksi dengan pihak di luar sana, kalau kita tak pandai dalam mengawal suasana, maka dia akan memburukkan keadaan. Jadi seruan saya, kita perlu belajar hormat menghormati di antara satu sama lain. Dan kita juga perlu mempunyai kepercayaan bahawa perbalahan, permusuhan yang ada ini, masalah yang wujud, sebenarnya boleh diselesaikan jikalau kita dapat menanganinya dengan cara yang betul, saling hormat menghormati di antara satu sama lain. Dan pada masa yang sama jangan mudah kita buruk sangka, terutama kepada orang yang berbudi dengan kita, yang menolong anak kita selama ini. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih. Jazakallahu khair Al-Fadhil Ustaz. Jadi insya-Allah okey, Ustaz nanti minggu depan datang perlis kan? Ya, insya-Allah lagi sekali. Okey. Nanti dekat perlis kita dengar lagi kupasan daripada Ustaz, insya-Allah. Mungkin ada perkara yang lebih menarik yang dibawa oleh Ustaz lepas ni. Okey, baik. Jadi insya-Allah kita pergi kepada panel yang kedua, Al-Fadhil Ustaz Khairul Ikhwan, di dalam pusingan yang terakhir, pusingan yang ketiga, iaitu rumusan. Mintalah kata-kata taujihat, nasihat ke, pesanan apa ke yang boleh disampaikan kepada seluruh penonton kita dan juga rakyat Malaysia, khususnya Muslim, insya-Allah, mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk akhirnya, saya ingin kita panggil menekankan di sini bahawa apabila seseorang itu beragama Islam, maka kita kena yakin akan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Dalam soal yang kita nak kait dengan tajuk pada malam ini,
kita tahu bahawa adik-adik ni seorang yang cukup pintar, cukup pintar dan cukup bijak, dan saya rasa dia dapat istiqamah di atas apa yang dia pegang selama ini, dan saya rasa dia dapat memikirkan apa yang telah dia pelajari sebelum daripada ini. Kita tengok bahawa lelaki tu dapat juara pertandingan azan, perempuan tu dapat hafaz surah Al-Mulk dan suratul Waqiah. Masya Allah. Mudah-mudahan semua ni dapat menjadi penguat akidah mereka untuk mereka hidup di atas muka dunia ni, untuk mereka hidup dalam negara Malaysia. Ya. Maksudnya budak-budak ni memang bersungguh untuk menganut agama Islam lah kan. Ya. Kalau tidak bersungguh, dia tak boleh lah sampai menghafal surah-surah yang panjang dengan, juga kan. Dengan usia yang ada tu, kita tengok anak kita pun tidak hafal. Betul. Betul. Tapi alhamdulillah, mana budak ni betul-betul memahami Islam dan sebagainya. Saya cukup yakin dan dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah dapat menguatkan akidah yang ada, yang tertanam dalam jiwa budak-budak dia, dalam jiwa muallaf kecil ini. Dan yang keduanya, saya nak sebut bahawa orang yang bukan Islam, jangan cuba mereka untuk mencabar kedudukan Islam di negara ni. Kerana mereka kena tahu bahawa negara ni majoritinya umat Islam, sebagaimana Islam tidak pernah sama sekali menyentuh mereka lah soal apa sekalipun. Mereka nak buat apa, mereka nak sambut perayaan apa, nak tutup jalan sekalipun, kita tak pernah ganggu. Kita tak pernah ganggu, kita tak pernah buat apa pun. Tapi dalam urusan orang Islam, mereka juga kena ada tasamuh yang sedemikian. Malahan lagi dalam urusan melibatkan akidah. Perkara yang boleh kita raih. Tapi perkara yang boleh melibatkan akidah kita tetap dengan stand akidah kita. Yang ketiga, Ustaz, seruan saya pada semua orang politik yang ada dalam Malaysia, tolong ambil berat isu akidah ini. Kerana soal kerajaan yang disebut Melayu Islam pada hari ini kena ambil berat berkenaan dengan akidah yang ada. Segala orang yang cuba mencabar akidah Islam sebagai kerajaan yang disebut sebagai Melayu Islam ni kena ambil tahu. Tak kira lah kamu daripada parti mana, warna apa sekalipun, kena ambil tahu. Alhamdulillah, kita nampak orang-orang politik 2-3 orang yang orang panggil yang bukan duduk di atas lah, duduk di bawah-bawah sikit, kuat. Tapi duduk di atas kursi tu nampak macam terlena lagi dengan selimut mereka. Jadi saya seru pada orang politik supaya jangan biarkan Datuk Mufti seorang je lawan benda ni. Kita kena sama-sama duduk di belakang Datuk Mufti untuk mempertahankan akidah. Mempertahankan akidah. Ni isu akidah, bukan isu main-main. Jadi kita kena duduk di belakang Datuk Mufti kita, dan orang politik jangan ambil kita ni bila perlu je buat macam kita ni kain basahan, jangan. Saya selalu tembak orang politik sebab tahu orang politik marah dengan saya. Tapi tak apalah. Apa-apa pun kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja rumusan saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah sampai kepada kemuncak penghujungnya, pengakhirannya. Jadi alhamdulillah Allah permudahkan forum kita pada malam ini. Cuma untuk kali yang terakhir, sama-samalah kita perkasakan agama kita mengikut lunas undang-undang, mengikut kemahuan tubuh badan manusia itu. Jangan kita paksa dia. Kalau dia nak ke arah mana, kita turutlah, kita ikutlah. Dan insya-Allah kita akan teruskan pertahankan isu-isu yang seperti ini, bukan setakat malam ini sahaja. Kita akan teruskan sampailah bila-bila pun. Kalau ada isu yang melibatkan akidah, kita kena pertahankan. Kerana akidah satu perkara yang penting. Ia bukan sahaja perbezaan antara kaum, dia bukan sahaja perbezaan antara parti dan sebagainya, tetapi dia akidah yang kita mesti bersatu dan kita teguhkan sama-sama, insya-Allah. Jadi itu sahaja untuk forum kita pada malam ini. Terima kasih banyak kepada pihak penganjur dan juga kepada panel-panel kita yang sudi beri komitmen,
Yang kurang sihatnya sanggup berkongsi masa dengan kita, dan kita doakan agar majlis kita ini dipenuhi dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita doakan agar Ustaz Khairul Ikhwan sentiasa sihat dan kembali kuat untuk InsyaAllah. meneruskan tugas-tugas dakwah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguh majlis kita, forum kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.